Okay. Hai, Assalamualaikum semua. So hari ni grup kita orang nak present pasal disiplin kanu slalom. So first thing first, tahu tak kanu slalom tu apa? Tak tahu. Alah, kanu slalom ni macam kita pernah selalu tengok lah dekat channel sport kan, yang mana kayak dorang melalui air yang sangat laju, sangat deras. Lepas tu ada macam ada gerbang, diorang kena masuk, kena macam tu lah. Tak pernah tengok? Tak pernah tengok, pernah. Just korang ni tak pernah imagine benda tu. Tak apa, saya nak tunjuk kat korang satu video pasal kanu slalom. Rasanya kalau tengok ni mesti korang boleh macam, oh alah yang ni lah. Okey, jom. Hari ni saya nak bagi tahu korang secara terperinci berkenaan dengan disiplin kanu slalom. Okey. First thing first, apa tu kanu slalom? Okey, kanu slalom ni adalah pendayung ataupun peserta lah akan berusaha untuk menyelesaikan lintasan berarus kuat, which is air yang deras tadi yang kita tengok video tadi tu. And diorang kena memenuhi sejumlah persyaratan dalam lintasan yang terdapat gerbang merah dan gerbang hijau. So apa tu gerbang merah dan gerbang hijau? Okey, gerbang merah adalah di mana peserta kena memasuki dengan cara memutar, sedangkan gerbang hijau harus dilewati lurus. Maksudnya dekat sini, kalau gerbang merah, diorang kena pusing. Kalau gerbang hijau, diorang straight je. So dia dekat situ. Faham tak? Faham tak? Merah, okay, di palang merah palang merah. Diorang masuk, orang pusing. Kalau hijau, just lurus. Macam tu. Okay, so kita pergi kepada sejarah disiplin kanu slalom. Okey, ini diperkenalkan di Eropah pada tahun 1940 dan kejohanan dunia pertama diadakan di Switzerland pada tahun 1949. Dan kejohanan sukan kanu slalom ini diadakan setiap tahun bernombor ganjil bermula daripada 1949 sehingga 1969, which is dekat sini dalam 1949 tu dengan 1999 tu diorang buat secara gila-gila dan bernombor ganjil. Okay, kat situ. Jadi acara pertama yang diadakan di Malaysia adalah pada tahun 1995 di Kuala Kubu Baru, Selangor oleh Salihuddin Ayub, iaitu permain kanu slalom pertama Malaysia. Okay, jadi kita pergi kepada kelengkapan. Antara kelengkapan yang pertama adalah jaket keselamatan. Jaket keselamatan merupakan peralatan keselamatan yang paling penting ketika kita berada di dalam air ataupun melakukan aktiviti air. Kita tidak seharusnya melakukan aktiviti air tanpa menggunakan jaket keselamatan kerana ia mungkin akan mendatangkan risiko. Okey, jaket keselamatan ialah bahan bantuan apungan yang disarungkan ke bahagian badan melalui kepala yang menggunakan bahan apungan luaran seperti udara ataupun gas. Ketika di air, ia boleh mengapungkan kita dalam kedudukan 45 darjah menegak dalam jangka masa 72 jam. Okey, peralatan yang kedua adalah spray deck. Spray deck dikenakan oleh kayaker dalam kebanyakan keadaan, tetapi terutama pada air kasar dan dalam cuaca buruk, untuk mengelakkan air memasuki kokpit kayak dan untuk membantu kayaker berguling.
Ini kerana ia berfungsi sebagai menutup kokpit dan menghalang air daripada masuk ke dalam kayak. Ia dipakai di pinggang pendayung dan disangkut pada keoming serta mudah ditanggalkan pada keadaan terdesak. Okey, peralatan yang ketiga adalah pedal ataupun pendayung. Okey, sebagaimana kayak, pendayung ataupun pedal juga mempunyai anatominya sendiri yang berfungsi untuk melancarkan lagi pergerakan dayungan. Setiap pendayung yang direka bergantung kepada dua elemen penting, iaitu prestasi dan kesesuaiannya berdasarkan aktiviti yang akan dijalankan. Kebanyakan pendayung ini diperbuat daripada kayu, plywood, fiberglass, karbon dan juga plastik. Okey, untuk peralatan yang keempat adalah helmet. Okey, helmet ni berfungsi untuk melindungi kepala kita daripada terhantuk di permukaan yang keras dan selalunya digunakan apabila berkayak di jeram. Okey, antara peralatan yang terakhir dalam kayak kano slalom adalah combo spray deck. Okey, kita menggunakan kayak white water kayak, iaitu secara amnya white water kayak ialah bersesuaian untuk digunakan dengan aktiviti kano slalom ataupun squat berperahu. Okey, model kayak ini diperbuat daripada kaca gantian yang boleh diklasifikasikan sebagai model yang agak kukuh serta ia tahan lasak dari segi aspek kompositnya. Okey. Seterusnya, bukan itu sahaja. Sekiranya whitewater kayak ini berlaku apa-apa kerosakan yang ketara sekalipun ia masih boleh digunakan secara logiknya dengan baik ataupun boleh dikimpal dengan baik, whitewater kayak ini digunakan khususnya untuk aktiviti yang melibatkan rekreasi luaran yang bertujuan menavigasi sungai atau badan air putih ataupun air yang kasar. Okey, sebilangan besar ia digunakan untuk mendayung di kawasan sungai, tasik dan juga lautan. So maksudnya kayak ini sangat kukuh, sangat tahan lasak dan ia digunakan dalam banyak di kawasan sungai, tasik dan juga lautan. Di sini saya sertakan gambaran supaya gambaran untuk mudah kita imajinasikan gambaran kayak whitewater kayak yang digunakan dalam aktiviti cancer. Okey, seterusnya saya serahkan kepada kawan saya iaitu Syafiqah Azrin untuk meneruskan tentang event yang ada dalam kayak canoe slalom. Okey, kita beralih pula kepada event canoe slalom. Okey, di Malaysia, acara kayak khususnya bagi disiplin kayak canoe slalom ini masih berada dalam peringkat pembangunan. Meskipun acara kayak canoe slalom ini telah berjaya meraih kemenangan membanggakan negara menerusi pelbagai acara-acara kejohanan perlumbaan Olimpik kayak yang telah dipertandingkan serta diwakili oleh para atlet kayak Malaysia. Pada peringkat permulaan kejayaan Malaysia dalam acara kayak canoe slalom ini, acara ini telah diwakili oleh Encik Salihuddin Ayub. Encik Salihuddin Ayub ni adalah selaku atlet pertama yang mewakili Malaysia ke Sukan Olimpik pada tahun 1996 di Atlanta, Georgia, USA. Okey, secara amnya terdapat beberapa lokasi strategi yang telah terpilih dan digunakan untuk acara canoe slalom di Malaysia. Antara lokasi yang dapat kita lihat di sini adalah di Sungai Sedim, Gunung Kedah, Kenaboi Negeri Sembilan, Sungai Sungkai, Sungai Perak dan air terjun Camang Bentong Pahang. Okey, selain itu, pencapaian canoe slalom di Malaysia amat membanggakan. Bermula awal penyertaan sejak tahun 1995 sehingga kini acara ini masih aktif meskipun pada era ini kita berhadapan dengan kekangan gelombang wabak pandemik COVID-19 di hampir seluruh negara. Okay, pencapaian bagi disiplin kayak canoe slalom ini boleh digariskan mengikut susunan garis masa sejak era terdahulu sehingga kini.
Okey, seperti yang anda dapat lihat di sini, garis masa yang tertera adalah merupakan pencapaian bagi acara Canoe Slalom di Malaysia. Bermula dengan rekod pencapaian paling terkini iaitu pada tahun 2021 dan diikuti dengan tahun-tahun berikutnya sehinggalah pada tahun awal penyertaan acara ini pada tahun 1995. Terdapat 3 kemahiran di dalam Canoe Slalom, iaitu forward stroke ataupun dayungan ke hadapan, backward stroke atau dayungan mengundur, dan swept stroke iaitu dayungan sapuan. Dayungan sapuan terbagi kepada 4, iaitu dayungan sapuan ke hadapan, forward swept stroke, dayungan sapuan ke belakang, reverse swept stroke. Yang ketiga ialah dayungan sapuan gabungan, alternate swept stroke combination, dan yang keempat ialah sideways stroke atau draw stroke iaitu dayungan sisi. Terdapat 4 langkah di dalam forward stroke atau dayungan ke hadapan, iaitu firming, catch, pull, part draw or power, and lastly exits. Bagi dayungan mengundur atau backward stroke terbagi kepada 3, iaitu catch, push, and exits. Dayungan sapuan hadapan ataupun forward swept stroke digunakan untuk memusingkan dan membetulkan haluan kayak yang tersasar daripada laluan. Dayungan sapuan ke belakang atau reverse swept stroke berlawanan kaedah kemahiran dayungan ke hadapan. Pendayung didayung dari bahagian stern ke bahagian board dan tidak memerlukan untuk menukar arah mata dayung. Gabungan dayungan sapuan ataupun alternate swept stroke combination, kaedah kemahiran ini menggunakan gabungan teknik dayungan sapuan ke hadapan dan ke belakang yang dilakukan secara berselang-seli. Dayungan sisi pula ataupun sideways stroke diperlukan untuk menggerakkan kayak ke sisi dengan mudah, merapatkan kayak ke tebing atau jeti. Terdapat 4 langkah di dalam dayungan sisi, iaitu potong, twist, tarik, and twist. Sekian, terima kasih. Okay, so korang dah faham dah disiplin Canoe Slalom tu macam mana? Dah? Okay. Zuma rasa semua dah faham. So kalau macam tu pembentangan kita sampai sini sahaja. Dan kalau boleh ingatlah sampai bila-bila pasal disiplin Canoe Slalom. Okay? Sebab dia sangat menarik. Bye-bye.